Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan aksi Liga Eropah Liga Perdana Inggeris. Brentford menang selesa ke atas pasukan West Ham United 2-0. Everton tewas 3-0 kepada pasukan Manchester City. Arsenal juga tewas 0-3 tetapi kepada Brighton di gelagar sendiri. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. La Liga Spanyol, Valencia menang 2-1 ke atas pasukan Celta Vigo. Elche menang 1-0 ke atas pasukan Atletico Madrid. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A Itali, Fiorentina menang 2-0 ke atas pasukan Udinese. Napoli tewas 2-0 kepada pasukan Monza. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Bundesliga Jerman, Bayer Leverkusen seri 1-1 dengan pasukan Stuttgart. RB Leipzig menang 2-1 ke atas pasukan Werder Bremen. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Kita lihat dahulu aksi bola sepak tempatan. KL City kecewa dikejutkan pasukan Negeri Sembilan. KL City gagal memanfaatkan peluang sepenuhnya kesebelasan utama terkuat mereka selepas terpaksa akur apabila tewas 2-1 kepada Negeri Sembilan di paruh malam tadi. Perlawanan ini adalah kesinambungan daripada perlawanan sebelum ini yang terpaksa ditangguhkan akibat hujan yang terlalu lebat, menyebabkan keadaan padang yang kurang memuaskan. Aksi bersambung pada minit ke-28 dengan pemain sedikit berbeza akibat daripada masalah kecederaan yang dialami oleh mereka sebelum ini. Negeri Sembilan berjaya memecahkan kebuntuan melalui jaringan oleh kapten pasukan Zakwan Adaha pada minit ke-73. KL City berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-84 melalui Zafri Yahya sebelum Safwan Baharudin kembali meletakkan Negeri Sembilan di hadapan pada minit ke-87. Dengan kemenangan ini, Negeri Sembilan berjaya mengukuhkan lagi kedudukan mereka di tangga ke-9 Liga dengan mengutip 13 mata, dipisahkan dengan hanya 2 mata dengan pasukan KL City yang kini berada di tangga ke-6 Liga. Iraq berminat untuk uji pasukan Malaysia. Malaysia yang berhasrat untuk bertemu dengan pasukan yang berada di kedudukan ranking 100 terbaik FIFA mungkin menjadi kenyataan selepas Iraq yang kini berada di tangga ke-67 FIFA dikatakan berminat untuk bertemu dengan anak buah Kim Pangon itu. Malaysia berkemungkinan akan bertemu dengan Iraq pada September nanti sebagai persediaan mereka untuk menyertai kejohanan Piala Asia yang akan berlangsung awal tahun depan. Selain Malaysia, Thailand juga berada di bawah perancangan Jesus Casas, iaitu jurulatih pasukan Iraq, di mana mereka diundi untuk berada satu kumpulan dengan 2 pasukan Asia Tenggara, iaitu Indonesia dan juga Vietnam. Barcelona juara La Liga. Kemenangan Barcelona 4-2 ke atas pasukan jiran mereka, Espanyol, telah berjaya memberikan title La Liga pertama mereka sejak kali terakhir memenanginya pada 2019 yang lalu. Kegembiraan meraihkan kemenangan itu bagaimanapun terpaksa dihentikan selepas peminat Espanyol berempuh masuk padang untuk mengganggu pemain Barcelona yang dilihat begitu gembira dengan kemenangan tersebut. Dalam perlawanan itu, Robert Lewandowski berjaya menjadikan 2 gol dan dibantu oleh Alex Balde dan juga Jules Koundé yang masing-masing menjadikan 1 gol untuk memastikan kemenangan 4-2 mereka. Ini juga kemenangan La Liga pertama mereka sejak tanpa kehadiran Lionel Messi sejak musim 1998 dan juga 1999 yang lalu. Brighton kejutkan Arsenal di gelanggang sendiri. Arsenal yang turun di gelanggang sendiri menentang Brighton malam tadi dilihat serba tidak menjadi apabila mereka dimalukan di hadapan penyokong sendiri dengan jaringan 3-0. Keputusan seimbang dilihat pada separuh masa pertama apabila berakhir dengan kedudukan seri tanpa jaringan dan kemusnahan Arsenal bermula pada minit ke-51 melalui jaringan Julio Enciso. Dennis Undav terus mengukur kesilapan yang dilakukan pemain Arsenal dengan melakukan satu lob cantik untuk meneruskan Aaron Ramsdale bagi jaringan kedua mereka pada minit ke-86 permainan. Estupinan melangkahkan kemenangan 3-0 dengan jaringan pada minit akhir perlawanan sekaligus memberikan Brighton harapan untuk berada di slot terbaik untuk beraksi di Eropah pada musim hadapan. Kekalahan ini menyebabkan Arsenal semakin jauh ketinggalan daripada Manchester City yang bermain kurang 1 perlawanan daripada mereka.
City kekal momentum kemenangan. Manchester City yang bertemu dengan Everton sebelum itu berjaya memperoleh kemenangan berharga selepas berjaya meneruskan pasukan ke dalam sindak itu dengan jaringan 3-0. Dua gol dihasilkan oleh Eke Gundogan pada minit ke-37 dan juga 51, serta Erling Haaland yang berjaya meledak satu gol pada minit ke-39. City akan bertemu dengan Chelsea selepas ini, dan sekiranya City berjaya menang, maka dengan layaknya mereka akan bergelar juara EPL lebih awal daripada yang dijangkakan. Juventus naik ke tangga kedua Serie A. Kemenangan 2-0 mereka ke atas pasukan Cremonese memberikan peluang untuk mereka terus memintas pencabar-pencabar terdekat apabila mereka kini berjaya untuk berada di tangga kedua Serie A. Saingan merebut tempat ke UCL musim hadapan masih lagi terbuka di antara pasukan Juventus, Inter Milan, Lazio, AC Milan dan juga AS Roma, dengan masing-masing mempunyai 3 baki perlawanan di mana 9 mata maksimum bakal diperoleh jika mereka menang kesemua baki perlawanan tersebut. Momentum kemenangan amat diperlukan pada ketika ini bersama dengan konsistensi bagi memastikan mereka dapat beraksi di peringkat tertinggi Eropah. Mikel Arteta mohon maaf. Pengurus Arsenal, Mikel Arteta, memohon maaf kepada para peminat mereka selepas tewas 3-0 kepada Brighton di gelanggang sendiri malam tadi. Ianya sudah pasti menjadi hari yang sangat mengecewakan untuk mereka selepas beraksi dengan sangat baik sejak daripada awal musim, tetapi kecurangan di penghujung musim dan juga kejuaraan Liga yang dicanang-canang sebelum ini sudah semakin jauh meninggalkan mereka. Dengan City yang dilihat semakin konsisten dalam setiap perlawanan, mereka terpaksa menerima hakikat yang mereka masih tidak cukup bagus jika mahu dibandingkan dengan juara bertahan itu. Masih banyak yang perlu diperbaiki pada musim hadapan, dan kembalinya mereka untuk beraksi di Liga Juara-Juara Eropah juga dilihat sebagai satu kejayaan mereka pada musim ini. David De Gea menang Golden Glove musim ini. Penjaga gol pasukan Manchester United, David De Gea, akhirnya berjaya memenangi Golden Glove kedua sepanjang kerjanya di EPL selepas dia berjaya mengekalkan 16 clean sheet pada musim ini. Dia meninggalkan Arsenal, Liverpool dan juga Newcastle United di tempat kedua dengan masing-masing memegang rekod 13 clean sheet pada musim ini. Ketiga-tiga pasukan ini masih lagi berpeluang untuk menang Golden Glove Award, tetapi perlu berkongsi dengan De Gea jika dia gagal memperoleh sebarang clean sheet pada baki perlawanan United nanti. David Moyes semakin tertekan. Pengurus pasukan West Ham, David Moyes, semakin tertekan selepas pasukannya tewas pula pada Brentford 2-0 semalam. Kedua-dua gol dijadikan pada separuh masa pertama, masing-masing oleh Mbeumo dan juga Wissa pada minit ke-20 dan juga 43 permainan. Kemenangan ini memberikan Brentford kelebihan untuk mereka menghabiskan musim ini pada kedudukan 10 terbaik di atas Chelsea yang kini sedang berada di tangga ke-11 Liga. Kekalahan West Ham bermakna mereka masih belum selamat daripada zon penyingkiran, hanya dibezakan 6 mata dengan pasukan Leeds United yang kini berada di tangga ke-17 Liga mengumpul 31 mata. Tammy Abraham mungkin akan kembali ke EPL. Penyerang AS Roma, Tammy Abraham, dilaporkan berkemungkinan besar akan kembali beraksi di EPL pada musim hadapan. Dia dikatakan sedang dinilai oleh beberapa kelab ternama di EPL seperti Liverpool dan juga Newcastle United. Liverpool mahukan Tammy Abraham sebagai pengganti kepada Firmino yang akan meninggalkan pasukan sebab saja tamat musim nanti. Mauricio Pochettino sudah ada rancangan untuk Chelsea. Bakal pengurus Chelsea, Mauricio Pochettino, dikatakan sudah mengemukakan beberapa perancangan untuk pasukannya itu pada musim hadapan. Dia akan cuba meyakinkan Mason Mount untuk terus kekal di Stamford Bridge dengan melanjutkan kontraknya di sana, serta akan membawa masuk bekas pemainnya di Spurs, iaitu Pierre-Emile Højbjerg, yang kini sudah berada di dalam senarai pemain yang akan dibawa masuk oleh Chelsea. Barca belum pasti akan dapatkan Ruben Neves. Juara La Liga musim ini, Barcelona dilaporkan tidak akan mendapatkan Ruben Neves daripada pasukan Wolves pada musim hadapan selepas pengurus pasukan Xavi mahu melihat terlebih dahulu sesarang pemain yang lebih bagus di luar sana. Neves sudah beberapa kali dikaitkan dengan mereka sejak musim lalu, kini menjadi tonggak utama pasukan kelalan Julian Lopetegui dalam usaha mereka untuk terus kekal di EPL. Aston Villa semakin berani. Aston Villa sebelum ini menyesalkan pemain Real Madrid, Marco Asensio, akan cuba untuk mendapatkan pula penyerang Barcelona, Ferran Torres. Torres bagaimanapun telah menafikan yang dia sudah didekati oleh wakil daripada Aston Villa dan mahu terus kekal bersama Barcelona pada musim hadapan.
Lisandro Martinez akan lanjutkan kontrak dengan United selepas mewarangi musim pertama yang membanggakan bersama Manchester United. Pengurus pasukan, Erik ten Hag dikatakan mahu melanjutkan kontrak pemain tersebut dengan menaikkan gaji yang lebih besar kepada pemain itu. Dia kini terpaksa berehat lebih awal disebabkan mengalami kecederaan semasa perlawanan Europa League tempoh hari. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.